Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Intan Syahira binti Abu Bakar bernombor matrik A169730 akan membentangkan tentang projek Bandar Mampan. Pelan Pembangunan Kuala Kangsar, rancangan jangka pendek dan jangka panjang. Pengenalan. Pembangunan mampan ialah konsep pembangunan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat semasa tanpa mengungkat pembangunan atau keupayaan untuk memenuhi keperluan masa hadapan, meliputi sektor ekonomi, sosial dan alam sekitar. Pembangunan mampan ialah satu keadaan pembangunan yang kukuh, stabil dan sangat baik dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti keadaan sosial, persekitaran dan sebagainya. Manakala pembangunan bandar mampan ialah sebuah negeri yang bebas daripada isu atau beberapa masalah yang terkawal atau sedikit seperti isu peluang pekerjaan, kemiskinan dan lain-lain. Pembangunan bandar yang mampan mestilah mempunyai perancangan atau susun atur strategi yang kukuh supaya ia boleh dijadikan landasan untuk mencapai objektif utama pembangunan bandar. Latar belakang Kuala Kangsar. Kuala Kangsar merupakan sebuah bandar diraja dan salah satu bandar bersejarah bagi negeri Perak Darul Ridwan, Malaysia. Kuala Kangsar merupakan kawasan pelancongan yang mempunyai produk-produk tempatan dan industri kecil dan sederhana yang menarik. Terletak kira-kira 48 km ke utara dari Ipoh, Kuala Kangsar merupakan sebuah daerah perbandaran yang kini ditadbir oleh Majlis Perbandaran Kuala Kangsar. Pusat pertumbuhan utama daerah ialah Bandar Kuala Kangsar, Sungai Siput Utara, Padang Rengas, Pekan Manong, Pekan Sauk, Karai, Pekan Salak, Lintang dan Lasah. Berikut merupakan peta bagi Kuala Kangsar. Pembangunan bandar mampan terbagi kepada tiga, iaitu alam sekitar, ekonomi dan sosial. Alam sekitar terdapat hubungan dengan pencipta, melihara bumi, tiada pembaziran, menjaga flora dan fauna, bercucuk tanam dan lain-lain. Ekonomi pula terdapat hubungan dengan pencipta, zakat, wakaf, derma, infak, hadiah, tiada riba dan lain-lain. Manakala bagi sosial pula ialah hubungan dengan pencipta, sedekah, membantu orang miskin, bersaudara, masjid, madrasah dan lain-lain. Pelan pembangunan jangka masa pendek. Dalam tempoh 5 tahun akan datang. Di bawah alam sekitar, Kuala Kangsar akan menggunakan penggunaan sistem pembuangan sampah yang terperinci untuk memproses dan mengasingkan sampah. Pembuangan sampah akan dibuang mengikut kelompok atau jenis. Cara ini adalah untuk membezakan antara sampah yang boleh dikita semula dan sampah yang tidak boleh dikita semula. Setiap 100 meter akan diletakkan tong sampah mengikut warna dan jenis untuk memudahkan penduduk membuang sampah. Ini adalah cara terbaik untuk memelihara alam sekitar. Manakala untuk sisa makanan pula, sisa makanan dibuang ke dalam mesin yang dilengkapi dengan RFDI. Sisa makanan tersebut akan terus diproses menjadi makanan haiwan dan bahan biogas. Bawah alam sekitar juga, di Kuala Kangsar, sungai dijadikan tempat untuk beriadah seperti aktiviti berkelah dan memancing. Sungai dijadikan pusat rekreasi untuk aktiviti bersampan dan berkayak. Dijangka dalam tempoh 5 tahun akan datang, keadaan sungai di Kuala Kangsar sangat bersih dan airnya jernih. Penduduknya sangat berpegang teguh dengan amalan menjaga keindahan alam sekitar. Oleh kerana itu, tiada pencemaran sisa buangan sampah di dalam sungai. Seterusnya, bagi ekonomi pula, semakin banyak tapak penjualan makanan dibuka di kawasan Kuala Kangsar bagi memberi peluang kepada penduduk tempatan menjana pendapatan. Seterusnya, kemudahan perkhidmatan kaunter bergerak bagi urusan zakat. Perkhidmatan kaunter bergerak ini adalah untuk memudahkan penduduk tempatan untuk urusan pembayaran zakat, permohonan bantuan zakat, pertanyaan, taksiran zakat dan khidmat nasihat. Yang terakhir, dari segi sosial. Taman rekreasi yang besar dan cantik dibina di setiap kawasan perumahan dan di tengah bandar Kuala Kangsar. Kewujudan taman rekreasi ini menjadi tempat berkumpul dan mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, jiran tetangga dan rakan-rakan. Taman rekreasi ini merupakan salah satu langkah dalam memastikan hubungan antara masyarakat lebih mesra dan terjalin rapat. Selain itu, semakin banyak trek jogging dibina bagi memenuhi permintaan penduduk Kuala Kangsar bagi menuju ke arah masyarakat yang cergas dan sihat. Di bawah sosial juga terdapat food bank. Setiap 300 meter di kawasan perumahan dan tengah bandar Kuala Kangsar akan diletakkan food bank yang dipenuhi dengan makanan yang lengkap berserta nutrien asas kepada mereka yang memerlukan bagi mengurangkan kos sara hidup terutama mereka yang berada di dalam kumpulan B40. Walaupun projek food bank ini bukanlah satu projek yang baru, namun dalam tempoh 5 tahun akan datang, projek ini akan diperluaskan lagi bagi usaha membentuk penduduk Kuala Kangsar sebagai rakyat yang prihatin dengan nasib orang lain dan menjadikan mereka orang yang suka menderma. Pelan pembangunan jangka masa panjang. Dalam tempoh 30 tahun akan datang. Berikut merupakan lakaran Kuala Kangsar pada 30 tahun akan datang. Dalam 30 tahun akan datang, dijangka Kuala Kangsar mempunyai pembangunan yang moden tapi masih mengamalkan konsep hijau. Perumahan berbentuk apartmen dan kondominium semakin banyak dibina di Kuala Kangsar kerana berlaku pertambahan penduduk. Di bawah alam sekitar terdapat bandar dalam taman. Kuala Kangsar sebagai bandar hijau melalui konsep bandar dalam taman menjadikan persekitaran lebih selesa, selamat dan kondusif sebagai tempat bekerja, bermain dan tempat tinggal. Pelaksanaan program penghijauan di bawah inisiatif Greater Kuala Kangsar akan menjalankan projek penanaman pokok yang disasarkan sebanyak 150,000 batang di Kuala Kangsar menjelang 30 tahun akan datang.
Di bawah alam sekitar juga terdapat tasik buatan manusia. Projek tasik buatan manusia ini akan dibina secara besar-besaran untuk dijadikan tempat beriadah bagi aktiviti pelancongan, memancing dan kayak. Walaupun tasik buatan ini dibina untuk aktiviti manusia, namun sebagai langkah memelihara alam sekitar, projek tasik buatan ini akan dilengkapi dengan sistem penapisan semula jadi untuk merawat air yang tercemar bagi melindungi hidupan akuatik yang memerlukan air bersih untuk hidup dalam tasik tersebut. Manakala untuk ekonomi pula terdapat peningkatan zakat dan penurunan kadar kemiskinan. Zakat sebagai instrumen semula jadi dasar fiskal Islam yang berperanan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Zakat secara sinonimnya dikaitkan sebagai bantuan kepada orang susah. Dalam bahasa lebih santun, zakat dimanfaatkan untuk membantu golongan berpendapatan rendah seperti fakir dan miskin. Dijangkakan dalam tempoh 30 tahun akan datang, pembayaran zakat akan melonjak sebanyak 50% dan kadar kemiskinan pula turun sebanyak 35% menandakan berlaku peningkatan pendapatan dalam kalangan penduduk Kuala Kangsar. Di bawah ekonomi juga, Kuala Kangsar dijangka menjadi bandar bebas rasuah. Pihak berkuasa di Kuala Kangsar mempunyai komitmen yang sangat tinggi menentang rasuah dan sentiasa berusaha mengekalkan sistem ketelusan dan berintegriti. Oleh kerana itu, Kuala Kangsar mempunyai tahap korupsi yang rendah. Ini kerana penduduk di Kuala Kangsar mempunyai taraf kehidupan yang tinggi, penyesuaian sosial yang tinggi, kadar celik huruf yang sangat tinggi dan kesaksamaan yang baik. Yang terakhir, bagi sosial pula, Kuala Kangsar dijangka mempunyai pembinaan hospital yang besar dan dilengkapi dengan peralatan perubatan yang canggih dan moden. Hospital ini mempunyai barisan doktor pakar dari pelbagai bidang seperti kanser, sakit puan, pergigian dan lain-lain. Hospital ini juga mampu menampung sebanyak 3,000 orang pesakit. Seterusnya, Kuala Kangsar juga dijangka mempunyai pembinaan masjid yang cantik, canggih dan besar sehingga mampu menampung sebanyak 50,000 orang. Masjid ini dibina bukan sahaja untuk dijadikan tempat beriadah, namun juga dijadikan sebagai tempat menimba ilmu dan mengadakan perbincangan. Di dalam masjid ini terdapat bilik yang turut dijadikan perpustakaan bagi buku-buku sirah Islam dan bilik khas untuk penduduk Kuala Kangsar belajar mengaji. Seterusnya, Kuala Kangsar juga dijangka mempunyai kemudahan kereta api. Pembinaan kereta api atau rel dibina di Kuala Kangsar bagi menghubungkan bandar Kuala Kangsar, Sungai Siput Utara, Padang Rengas, Pekan Manung, Pekan Sauk, Karai, Pekan Salak, Lintang dan Lasar. Antara perkhidmatan kereta api yang dijalankan ialah LRT dan komuter. Kemudahan kereta api ini adalah untuk mempelbagaikan lagi perkhidmatan pengangkutan awam dan mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar Kuala Kangsar. Mutu perkhidmatan yang berkualiti tinggi turut ditawarkan dalam kemudahan kereta api seperti jadual perjalanan yang konsisten iaitu setiap 10 minit, perkhidmatan yang mesra pengguna, cekap dan cepat serta memberi keselesaan kepada pengguna. Yang terakhir, di bawah sosial, juga dijangka Kuala Kangsar mempunyai sekolah yang moden, canggih dan percuma. Pembinaan sekolah seluas 15 hektar yang menempatkan pelajar sekolah dari semua peringkat iaitu dari prasekolah sehingga kolej tingkatan 6. Kemudahan sekolah ini dilengkapi dengan peralatan canggih untuk sesi pembelajaran, stadium mini sukan dan masjid. Sesi pembelajaran bukan hanya tertumpu kepada akademik semata-mata, malahan merangkumi pembangunan jasmani, rohani dan akhlak. Misi utama sekolah adalah untuk melahirkan insan yang seimbang rohani, jasmani dan intelektual. Kesimpulan, Bandar Mampan merangkumi penyatuan nilai alam semula jadi, dinamisme, kemudahan dan infrastruktur yang mampan dari segi penggunaan tenaga, bekalan air, pelupusan sisa yang cekap, sistem pengangkutan termaju, reka bentuk bangunan dan infrastruktur mesra alam yang dikelilingi oleh kehijauan pelbagai flora dan fauna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.